sektor pertanian di Sarawak memang telah mengalami banyak transformasi lah. Kerajaan negeri dia menekankan kepada pertanian pintar, precision agriculture. Ini adalah salah satu usaha kerajaan untuk memastikan pengeluaran makanan dapat ditingkatkan. Selain itu, dia juga dapat melestarikan kita punya bekalan makanan. Mungkin di peringkat awal itu dia ada menyebabkan sedikit gangguan, tetapi kerajaan negeri telah mengambil tindakan untuk memulihkan, terutama sekali dalam segi pemasaran. Sebab itu juga kita lihat usaha kerajaan untuk menggerakkan petani menggunakan platform digital untuk memasarkan pertanian ataupun pengeluaran mereka lah. Dalam sektor perladangan pula, saya rasa dia tidak begitu mengganggu. Sebagai contoh, industri kelapa sawit, di mana kerajaan telah mengambil satu pendekatan production ataupun pengeluaran kelapa sawit diteruskan. Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia yang menyumbang kepada pengeluaran kelapa sawit. Memang banyak suntikan modal, bantuan daripada kerajaan. Landscape pertanian di Sarawak dia mula berubah, di mana kita boleh tengok anak-anak muda sekarang ni pun giat mencebur bidang pertanian dengan pertanian pintar. Rempangi ramai peserta daripada petani-petani ini telah menggunakan IoT di dalam pengeluaran pertanian mereka. Ini menunjukkan satu perkembangan yang baguslah, yang positif di Sarawak. Dia merupakan PKPM, di mana kerajaan dia menyediakan tapak untuk petani. Petani ni boleh menjalankan pertanian mereka menggunakan teknologi sistem IoT, di mana semuanya dikawal dengan menggunakan handphone untuk pembajaan, pengairan dan sebagainya. Sebelum ini kita lihat pertanian ni seringkali di-associate dengan pendapatan yang kurang, kemiskinan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya telah banyak perubahan yang berlaku. Jadi bila adanya pertanian pintar ni, ramai anak muda lebih tertarik mencebur diri dalam bidang pertanian ni. Kita panggil 3D kan. 3D ni dirty, dangerous, difficult. Jadi mereka dapat di dalam jangka masa panjang boleh menjana lebih banyak income. Perikanan ni dia boleh dibagi kepada perikanan darat ataupun perikanan laut dalam. Darat ni kalau di Sarawak dia terkenal juga dengan pelbagai sumber ikan darat yang boleh dikomersialkan, seperti talapia. Mereka menternaknya di empangan batang air sebagai contoh kan. Begitu juga dengan perikanan laut dalam. Kerajaan juga telah memberi banyak bantuan subsidi untuk menaik taraf bot-bot nelayan, vessel dan sebagainya untuk meningkatkan hasil pengeluaran ikan di Sarawak lah. Peranan UiTM sebagai contoh, di mana pada tahun 2012 kita menawarkan ijazah pengurusan perladangan. Ramai alumni daripada UiTM Sarawak ni telah mencebur sektor perladangan kelapa sawit di Sarawak ni. Merancakkan lagi lah industri kelapa sawit di Sarawak, mendapat sokongan dari segi manpower ataupun tenaga kerja. Okey, kalau kita lihat dari aspek yang lain, pengeluaran lada, Sarawak juga merupakan pengeluar terbesar di Malaysia. Pengeluaran lada ni telah mampu menempatkan Malaysia sebagai negara yang kelima terbesar di dunia sebagai pengeluar lada. Kita boleh nampak prestasi dia. Kalau dibanding dengan tahun-tahun yang sebelum ini, memang banyak perkembangan yang kita boleh nampak dan boleh nikmati. Saya bersetuju melihat kepada polisi kerajaan dengan insentif kewangan dan sebagainya dalam memacu industri pertanian dan perikanan di Sarawak ini, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Yang kedua, dia boleh mewujudkan peluang keusahawanan di kalangan masyarakat.
Yang ketiga, kita lihat dia boleh mengekalkan jaminan makanan di Sarawak. Pakej rangsangan yang diberi kepada petani dan nelayan, dia dapat meningkatkan dari golongan B40 kepada golongan pertengahan P20, di mana mereka telah berjaya menjadikan pertanian ni satu bentuk usahawan tani. Sarawak ni dia kawasan dia agak besar, hampir sama besarnya dengan Semenanjung kan, dari sudut geografi. Dalam lebih kurang 30% kawasan di Sarawak ni sesuai untuk aktiviti pertanian. Walaupun sektor pertanian ni bukanlah sektor utama pada masa ini, sektor penyumbang utama adalah sektor perkhidmatan. Sektor pertanian ni adalah sektor keempat terpenting. Dari segi aktiviti pertanian itu sendiri, tanaman utama adalah dari sudut peladangan kelapa sawit, meliputi 50% daripada aktiviti pertanian di Sarawak. Aktiviti ini dipacu oleh tanaman yang lain lah, termasuk juga lada dan juga sagu. Sebab kita antara penyumbang terbesar sagu di Malaysia, dan kalau tak silap saya, kita adalah penyumbang ketiga terbesar pengeluaran sagu ataupun rumbia di dunia. Kita ada aktiviti pertanian lain seperti kelapa, padi ataupun beras, pengeluaran beras, termasuk juga nipah. Di samping itu kita ada perikanan, aquaculture, salah satu daripada industri yang diberi keutamaan oleh SCORE, Koridor Pembangunan Negeri Sarawak, aktiviti penternakan. Kalau dari segi sudut penglibatan penduduk, dari segi tenaga mahir, sektor pertanian adalah sektor yang kedua terbesar di Sarawak, meliputi dalam 14% lah. Dari segi guna tenaga, maksudnya buruh ataupun pekerja yang terlibat dalam sektor pertanian, dia melibatkan dalam lebih kurang 21%. Pertanian ni dia very sinonim dengan Sarawak sebab salah satunya adalah dari segi budaya. Kaum Melanau dia very sinonim dengan rumbia dan sagu. Bentuk muka bumi Sarawak ni dia sangat unik. Bila saya menjalankan kajian, so saya lihat daripada lembah delta ke kawasan pegunungan yang tinggi, dia sangat menarik sebenarnya. Dan kalau kita lihat di Bario pun, dia sangat sebenarnya dia sangat berpotensi lah. Even di delta pun lembangan-lembangan ni dia sangat berpotensi dalam pertanian, dan ada yang masih menjalankan pertanian tu secara totally organik. Secara tidak langsungnya dia menyumbang pada sektor pertumbuhan ekonomi, tetapi dia sangat signifikan dan juga penting kepada penduduk Sarawak lah, still relevant ataupun signifikan sebagai punca pendapatan dan juga dalam meningkatkan kualiti hidup lah masyarakat. Kalau dari segi self-sufficiency, secara umumnya kita tahu, kalau daripada aktiviti pertanian tradisional dahulu, memang dia lebih kepada untuk sara diri. Tetapi yang saya nampak di Sarawak sudah berlakunya perubahan, maksudnya pemodenan dari segi pertanian, terutama di kawasan pinggiran bandar, di mana sektor pertanian itu dapat memberi pulangan yang sangat besar. Walaupun kita tengok contohnya petani itu adalah mungkin di bawah kategori petani yang kecil, tetapi pendapatan yang diperolehi mampu melebihi daripada gaji, maksudnya makan gaji kerajaan ataupun swasta. Di kawasan pedalaman ataupun daerah-daerah yang sangat kecil, dan terutama bagi petani yang tidak mempunyai akses kepada modal seperti tanah, dari segi pengetahuan, dari segi modal kewangan, kemahiran dan sebagainya, memang pertanian ini masih dikira sebenarnya sehari diri, di mana mereka melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pertanian, bukan hanya tertumpu kepada satu aktiviti pertanian yang saling berkait. Ada juga kajian kes yang menunjukkan
kejayaan petani walaupun di peringkat petani ataupun pekebun kecil, di mana mereka mampu memperoleh pendapatan daripada rupiah, dia mampu menghantar anak dia semua ke universiti. Pertanian ini bukanlah satu sektor ekonomi yang tidak mungkin memberi pendapatan yang baik, tetapi boleh sekiranya petani itu sendiri mempunyai motivasi ataupun inovasi. Pertanian itu sebenarnya boleh dikira sebagai bank. Kami panggilkan sebagai bank pokok sebab rupiah ni mengambil masa yang agak lama. Jadi dia akan tuai dan itulah menjadi pulangan ataupun duit. Kajian saya lebih bertumpu kepada sosioekonomik aspek ataupun lebih kepada kelestarian pertanian. Pertanian itu dia mempunyai potensi untuk Sarawak. Dan saya akan bagi tahu pelajar jangan pandang rendah kepada kaum petani. Sebab pendapatan dia sebenarnya lebih tinggi. Kita nampak macam bermain dengan tanah, tetapi pendapatan dia boleh menjangkau ratusan ribu. Semangat dalam sektor tersebut, dia boleh mengubah petani ni supaya lebih maju dan lebih berjaya. Sebenarnya dalam menentukan kejayaan dalam sektor pertanian, saya percaya setiap pihak, termasuk universiti sendiri, patut turun dan membantu juga masyarakat dalam memperkembangkan lagi sektor pertanian. Kesedaran itu perlu ada untuk memajukan diri sendiri dan juga perlu tidak segan dan sentiasa berhubung kepada pihak-pihak tertentu, mungkin penghulu dan ketua kampung. Kalau pun ada bantuan tetapi sikap tidak berubah, sama juga dia tak akan pergi ke mana-mana pun. Itu dari segi petani. Di setiap daerah tu dia mempunyai pegawai-pegawai ataupun mereka yang bertanggungjawab dalam memastikan pembangunan satu kawasan itu, termasuk pembangunan pertanian. Jadi perlunya ada usaha untuk turun dan mengenal pasti apakah masalah sebenarnya di kalangan petani dan cuba membantu petani dari segi apa yang diperlukan. Saya sangat berharap bahawa sektor pertanian ini boleh meningkat menjadi sektor yang sangat penting di Sarawak. Petani Sarawak boleh, semangat Sarawak!